Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian sirah kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi hadi khairil ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ni kita akan menyambung perbahasan pada kuliah yang lepas, iaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sunanir rawatib. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sunani ar-rawatib, yang mana terjemahannya, hadirin dan hadirat, fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat sunat rawatib, dan kita telah sebutkan sebelum ini, terima kasih. Kita telah sebutkan sebelum ini pada minggu atau pada 2 minggu yang lepas bahawasanya salat sunat rawatib adalah salat-salat sunat yang mengiringi salat apa? Yang mengiringi salat fardu. Sama ada sebelum atau selepas pelaksanaan salat fardu. Jika ia sebelum, ia dinamakan sebagai rawatib qabliyah, dan jika ia selepas, ia dinamakan sebagai rawatib ba'diyah. Dan kita juga telah menyebutkan bahawasanya salat sunat rawatib ni boleh disifatkan sebagai bonus atau ganjaran lebihan kepada kita ini. Dan kita telah sebutkan hikmah salat sunat qabliyah dan hikmah bagi salat sunat ba'diyah. Jadi pada malam ni, hadirin dan hadirat, kita nak sambung berkenaan dengan kata-kata daripada penulis kitab kita, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menyebutkan, walamma fatathu ar-rak'atani ba'da az-zuhur qadahuma ba'da al-'asr wa dawama 'alayhima li'annahu kana idza 'amila 'amalan athbatahu. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda terlepas salat ba'diyah zuhur sebanyak 2 rakaat, maka baginda akan qada salat sunat ba'diyah tersebut selepas daripada salat asar. Dan Nabi sentiasa berterusan melakukan salat sunat ba'diyah zuhur. Ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan sesuatu amalan, baginda akan melakukan ia secara sabat, iaitu secara berterusan. Asbatahu. Jadi ini menunjukkan bahawasanya adanya salat qada bagi salat rawatib, ataupun adanya qada bagi salat rawatib sekiranya kita tak sempat melakukan pada waktu dia. Kerana apa? Kerana salat rawatib adalah salat sunat yang berwaktu.
sama seperti solat 5 waktu. Kalaulah solat 5 waktu yang kita katakan solat berwaktu itu, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, solat merupakan suatu kewajipan atau ketetapan yang berwaktu ke atas orang yang beriman. Dan untuk solat fardu adanya qada mengikut pandangan jumhur ulama. Majoriti ulama berpendapat bahawasanya adanya qada bagi solat fardu berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tertidur sehingga dia terlepas salat ataupun dia terlupa untuk mendirikan salat, maka hendaklah dia mendirikannya apabila dia teringat akannya. Maknanya kalaulah dia tertidur sampai terlepas salat subuh, bangun pagi pukul 10 pagi, kan dah habis dan tamat dah waktu subuh. Jadi dia bangun dan dia teringat yang dia belum mendirikan salat, maka dia boleh mendirikan salat pada waktu itu. Dan itulah namanya apa? Itulah namanya qada. Dia pembahagian salat disebut dalam kitab fiqh manhaji terbahagi kepada 3 kalau kita nak ikut kepada pecahan. Yang pertama disebut sebagai salat ada. Sebagai salat ada. Salat ada ni adalah salat fardu yang dilakukan dalam waktu dia. Itu yang kalau dalam lafaz niat tu, contohnya sebutan usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ada atau apa makna ada? Apa dia? Betul, tunai. Tapi ada merujuk kepada salat yang dilakukan dalam waktu. Itu ada. Sebab kalau tunai itu apa dia? Cash ke? Contoh. Ataupun e-wallet sekarang ni. Jadi kita kata ada di sini adalah salat yang dilakukan dalam waktu. Dan yang kedua adalah disebut sebagai salat yang diulang. Al-i'adah. Salat yang diulang. Apa maksud salat yang diulang? Contoh. Untuk salat zuhur, mula-mula dia salat secara bersendirian. Secara apa? Bersendirian. Kemudian dia tengok ada orang datang salat berjamaah. Dia dah selesai salat. Waktu salat masih ada. Tapi ada orang buat salat zuhur berjamaah. Lalu dia pun join. Bila dia sertai salat zuhur berjamaah, yang tu boleh ke tak boleh? Jawapannya ia dibolehkan. Tetapi itu dinamakan sebagai mengulang salat. Mengulang salat, dan ini dibolehkan bagi orang yang walaupun telah mendirikan salat, tapi dia ulang untuk dia dapatkan apa tadi? Fadilat berjamaah. Tadi dia sembahyang seorang. Yang ni dia nak ulang sebab dia nak dapat lebih. Begitu. Dan yang ketiga disebut qada. Yang ketiga disebut qada. Dan qada ni adalah salat yang dilakukan pada luar waktu dia. Macam tadilah. Dia bangun tidur pukul 11 pagi. Masih ada ke pukul 11 pagi waktu subuh? Tak ada dah. Tapi tadi waktu subuh yang sebenar pukul 6 suku 6.20 dia tak bangun. Dia tidur. Dan dah tamat dah waktu subuh. Pukul 11 mana ada waktu subuh. Jadi dia bangun pada pukul 10 pagi atau pukul 11 pagi atau pada pukul 9 pagi, dalam keadaan dia tak mendirikan salat subuh pagi tu, maka dia pun ambil wuduk dan dia salat. Salat ni nama dia apa? Nama dia qada, kerana dilakukan di luar waktu. Jadi itu. Dan kata para ulama, salat-salat yang berwaktu ada qada'nya. Salat-salat yang berwaktu ada qada'nya. Jadi antara salat yang berwaktu adalah salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Dan kita telah sebut bahawasanya bilakah bermulanya waktu bagi salat qabliyah? Kita kata apabila masuknya waktu bagi salat fardu tersebut. Betul tak? Dan kuliah pada 2 minggu yang lepas, pada sebelum ini, kita sebut bahawasanya salat rawatib yang muakkad, salat rawatib qabliyah dan ba'diyah ni, yang muakkad ada berapa? 11? 12? Yang saya sebut dalam kuliah bulan lepas? 10? Itu jawapan yang tepat. Maknanya yang dengar dengan fokus lah tu. Terima kasih banyak Puan apa dah nama. Jadi 10 hadirin dan hadirat, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, dan 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat selepas zuhur,
dan 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi 10. Yang ni disebut salat sunat rawatib yang muakkad. Tapi adakah salah jawapan 12 tadi? Kita kata tak. Kerana 12 disebut dalam hadis. 12 disebut di dalam hadis, tetapi yang membezakan yang 10 yang saya sebut dengan 12 ditambah 2 rakaat sebelum zuhur jadi 4 rakaat. Jadi 10 tambah 2 jadi 12. Maknanya solat zuhur tu ada qabliyah dia 4 rakaat, dan itulah yang disebut di dalam hadis, sesiapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari, Allah akan bina satu rumah untuk diri dia dalam syurga. Jadi ini 12 rakaat yang dimaksudkan. Baik. Jadi boleh kalau kita katakan waktu bagi salat qabliyah adalah sebaik masuk waktu bagi salat fardu. Dan waktu salat ba'diyah bermula selepas kita selesai mendirikan salat fardu. Contoh, kita selesai salat isyak tadi, bermulalah waktu ba'diyah isyak. Begitu maksud dia. Yang ni dia tak sembahyang isyak lagi. Sekejap saya buat ba'diyah dulu. Mana boleh? Mana boleh, sebab belum masuk waktu, awak tak salat lagi isyak tu, macam mana awak nak buat salat ba'diyah? Macam tu. Tapi kalau tadi dia tak sempat buat salat qabliyah isyak, ataupun qabliyah yang kita kata muakkad ni, qabliyah zuhur lah contohnya, boleh tak dia buat selepas fardu? Kita kata boleh. Selepas fardu zuhur maksud dia. Maksudnya tadi mungkin dia sampai-sampai lewat, ada urusan tak sempat nak qabliyah zuhur, sedangkan dia tahu qabliyah zuhur tu ada fadilat dia. Jadi dia salat fardu zuhur dulu, kemudian dia buat salat zuhur qabliyah. Yang tu dibolehkan, dinamakan sebagai qada. Baik. Dan disebutkan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ahyanan qabla adh-dhuhri arba'an kama fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atayn qabla al-ghada ataupun qabla al-ghadah. Qabla al-ghadah. Okey. Terjemahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ahyanan. Kadang-kala baginda salat sebelum zuhur. Salat sebelum tu nama dia apa? Qabliyah zuhur. Arba'an, sebanyak 4 rakaat. Kama fi sahih al-Bukhari, sebagaimana yang disebut di dalam sahih al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Baginda tidak tinggalkan. Dan baginda juga tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat qabliyah apa? Qabliyah subuh. Okey. Cuma yang selalu menjadi tanda tanya bagi masyarakat kita ni, macam mana kaifiat pelaksanaan 4 rakaat sebelum zuhur? Adakah ia merujuk kepada 4 rakaat 1 salam sebagaimana zahir yang dipahami oleh sebahagian orang? Sebab solat 4 rakaat mungkin 1 salam 4 rakaat, ataupun 2 rakaat 2 rakaat, ataupun 2 rakaat 2 rakaat. Maknanya 2 rakaat kemudian dia bagi salam, dia bangun 2 rakaat lagi dan dia bagi salam. Jadi kita jawab, sebenarnya kedua-duanya pandangan tu adalah dibolehkan. Maknanya kedua-dua perbuatan tu, kaifiat tu adalah dibolehkan. Tetapi yang paling afdal adalah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dipisahkan antara 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi kita kata salat 4 rakaat di sini dilakukan sebanyak 2 salam 2 salam. Jadi jumlahnya berapa? 4 lah. Itu yang dimaksudkan. Dan ini bertepatan dengan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunat pada waktu siang dan pada waktu malam adalah 2 rakaat 2 rakaat. Ada satu hadis yang lebih sahih adalah salatul laili masna masna. Salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Dan ada satu riwayat salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan siang 2 rakaat 2 rakaat. Jadi qabliyah zuhur termasuk salat apa? Siang. Jadi 2 rakaat 2 rakaat. Begitu maksud dia. Jadi kalau Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka kaifiatnya adalah 2 rakaat 1 salam dan 2 rakaat 1 salam. Kemudian barulah kita mendirikan salat fardu zuhur. Begitu.
fa imma ay yuqal innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla fi baitihi shalla arba'an wa idza shalla fil masjidi shalla rak'atain wa hadha azhar. Ada juga pandangan yang mengatakan Nabi ni kalau salat di rumahnya, baginda akan salat qabliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Tapi apabila baginda mendirikan salat qabliyah zuhur di masjid, baginda akan melakukannya 2 rakaat. Dan kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, penulis kitab, inilah yang zahir, pandangan yang zahir. Dan semua riwayat ni adanya sandarannya masing-masing. Dan setiap hadis yang menceritakan tentang isu ni adalah kedua-duanya merupakan hadis yang sahih berdasarkan apa yang disebutkan oleh penulis kitab. Kemudian disebutkan di sini sebuah hadis, wa qad rawa Muslimun fi sahihihi min hadisi Ummi Habibata qalat. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, yang mana beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 12 rak'ah fi yawmin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang mendirikan salat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam akan dibina untuk dirinya disebabkan salat-salat tersebut sebuah rumah di dalam syurga. Sebuah rumah di dalam syurga. Jadi ini hadis yang menyebutkan tentang salat 12 rakaat sehari. Salat 12 rakaat sehari. Dan salat ini adalah salat sunat. Salat ini adalah salat sunat. Dan wazada at-Tirmidzi wan Nasa'i fihi, dan Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasa'i menambah riwayat sambungan arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Okey. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat selepas zuhur. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Wa rak'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat selepas isya. Wa rak'ataini ataupun disebut di sini wa rak'ataini qabla al-fajar. Wa rak'ataini qabla salatil fajar. Dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Jadi 4 campur 2 campur 2 campur 2 campur 2 sampailah 12 rakaat sehari semalam. Yang membezakannya dengan yang saya sebut 10 tadi apa dia? 2 rakaat zuhur tu tadi. Kalau yang 10 2 rakaat zuhur sebelum. Kalau yang hadis ni adalah 4. Cuma kalau tuan-tuan lihat, kalau dalam mazhab Syafi'i disebut dalam kitab-kitab fiqh yang muakkad ada 10 yang telah saya sebutkan sebelum ini. Baik. Muakkad tu yang dituntut. Itulah yang saya sebut tadi, yang 1 salam tu. Maknanya 4 rakaat tu maksudnya 2 salam. Maksud Abang Aziz ni, Abang Aziz kata 4 rakaat 1 salam tu maksud dia macam mana? Okey. Okey, betul. Okey, soalan yang baik. Itu maksud soalan dia. Okey, kalau kita ambil kaifiat 4 rakaat 1 salam tu, ada tak tahiyat awal? Itu soalan lebih tepat kan? Ada tak tahiyat awal? Kita kata ada. Cuma dia tak ada salam lah. Dia macam solat asar. Macam ada juga duduk tahiyat awal. Cuma dia tidak sama macam solat fardu asar ke atau fardu zuhur dengan niat. Maka kita solat 4 rakaat 1 salam. Sebab solat 4 rakaat memang ada tahiyat awal. Cuma tahiyat awal macam kita katalah hukum dia adalah sunat. Dia tidak wajib. Yang wajib hanyalah duduk tahiyat akhir dan bacaan tahiyat akhir. Boleh masih ya? Okey, jadi macam 4 rakaat 1 salam, ada juga tahiyat atau duduk tahiyat awal. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, saya sambung sedikit. Qala an-Nasa'i,
Al-Imam An-Nasa'i dia menambah wa rak'ataini qabla al-'asar badal wa rak'ataini ba'da al-isya. Maknanya ada khilaf juga. Macam Imam Nasa'i rahmatullah alaih, dia kata bukan salat 2 rakaat ba'diyah isya. Macam tadi kita kata salat 2 rakaat ba'diyah isya tu termasuk kan. Tapi dia kata tak, buang yang tu. Dia ganti, bukanlah. Dia maksudkan dengan 2 rakaat sebelum asar, qabliyah asar. Jadi di sisi Imam Nasa'i ni yang 12 tu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib. Itu. Maknanya tidak ada 2 rakaat selepas isya di sisi Imam Nasa'i. Tapi pandangan ni adalah berbezalah dengan yang kita sebut pada 2 pandangan yang awal. Tapi orang kata, Ustaz, habis macam mana nak pening kepala ni nak ikut? Tuan-tuan, ni semayang kan? Semayang lah. Apa yang nak pening-pening, nak tinggal yang tu? Semayang je lah. Qabliyah asar memang ada pun. Macam saya kata sebut dalam kuliah 2 minggu lepas. Kan saya kata ada sebuah hadis. Yang mana Nabi SAW kata, Baina kulli adhanaini salatun. Di antara setiap 2 azan itu adanya satu salat sunat. Jadi maknanya, salat qabliyah untuk 5 salat fardu ni ada. Bukan tak ada, ada. Jadi qabliyah asar pun ada, qabliyah maghrib pun ada, qabliyah isyak pun ada, walaupun tak disebut dalam yang muakkad yang 10 dan 12 yang kita kata tadi. Yang disebut qabliyah setahu saya ada 2 je, qabliyah subuh dan qabliyah zuhur. Ada ke qabliyah asar dan qabliyah maghrib dan qabliyah isyak dalam 12 dan 10 yang kita sebut? Tak ada. Tapi ada tak salat qabliyah tu? Ada. Berdasarkan hadis yang saya kata tadi lah. Baina kulli adhanaini salah. Di antara 2 azan ada satu salat. Dan 2 azan merujuk kepada azan dan iqamah. Jadi terjemahan dia, di antara azan dan iqamat ada satu salat sunat. Itu. Cumanya ia tidak muakkad, tu je beza dia. Muakkad ni dituntut yang dia maknanya yang salat sunat tu 2 salat sunat, maknanya dia tidak sampai kepada tahapan muakkad. Seperti qabliyah subuh dan seumpama. Okey, baik. Maksudnya soalan ni, macam saya kata tadi, semua untuk solat qabliyah ada, untuk 5 waktu. Baina kulli adhanaini salatun, di antara azan dan iqamah adanya satu solat sunat. Jadi azan maghrib, sebelum azan maghrib adanya selepas azan maghrib dalam 10 minit akan ada iqamat. Jadi antara azan dan iqamat ada satu solat sunat. Itu maksud dia. Dan ini saya telah sebut untuk isu kuliah qabliyah maghrib, saya dah sebut 2 minggu lepas. Sebenarnya ada satu hadis yang mana Nabi SAW kata, Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah awak sebelum maghrib, salatlah awak sebelum maghrib, salatlah awak sebelum maghrib. 3 kali Nabi sebut, sebahagian riwayat 2 kali. Kemudian di hujung Nabi tambah liman sya'a, bagi sesiapa yang nak. Mana nak buat? Macam tu. Kalau tidak, kalau Nabi tak kata liman sya'a, boleh jadi wajib. Sebab itu fi'il amar, kata perintah. Mana Nabi kata, semayanglah kamu sebelum maghrib, semayanglah kamu sebelum maghrib. Tapi bila Nabi kata liman sya'a, maka orang tahu arahan ni sunat. Bagi sesiapa yang nak, bagi sesiapa yang nak. Jadi kalau Nabi berikan tahtal masyiah, awak nak buat, awak buat 2 rakaat. Kalau tak nak buat pun tak apa. Itu maksud dia. Jadi itu adanya qabliyah maghrib. Okey. Cuma ia sekali lagi tidak muakkad. Macam tu. Ni nak disebutkan pula oleh penulis kitab kita ni tentang salat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Qabliyah zuhur kita biasa dengar 4 rakaat. Tapi Imam Ibn Al-Qayyim dia kata apa? Wa ammal arba'u qabla al-'asri falam yasihha anhu fi fi'liha syai'. Adapun salat sunat 4 rakaat sebelum salat asar, maka tidak sahih suatu pun Nabi SAW melakukannya. Begitu. Ini menurut Ibn Al-Qayyim. Bila saya tanya begini, bila Ibn Al-Qayyim kata tidak sahih satu pun, hadis ada tak? Adalah maksud dia. Maknanya adalah hadis tu. Cuma di sisi dia tak sahih. Macam tu. Illa, kecuali, ada exception. Illa hadis Asim bin Damrah an Ali al-hadis at-tawil. Maknanya hadis tu hadis yang panjang menceritakan tentang adanya salat qabliyah 4 rakaat sebelum asar. Dan kata Ibn Al-Qayyim, wa sami'tu Syekh al-Islami
Ibn Taymiyah yunkiru hadzal haditha wa yadfa'uhu jiddan wa yaqul innahu mawdu'. Dan aku pernah mendengar, siapa dia kata ni? Ibnul Qayyim. Dia kata aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengingkari hadis ini. Yunkiru hadzal hadis wa yadfa'uhu jiddan, dan dia sangat-sangat menolak kuat hadis ni. Maknanya menolak hadis yang mengatakan bahawasanya adanya salat 4 rakaat sebelum asar. Dan Ibn Taymiyah kata innahu mawdu'. Sesungguhnya hadis ni adalah hadis palsu. Hadis palsu. Dan Ibn Taymiyah juga mengongsikan pandangan Abu Ishaq Al-Juzjani bahawasanya hadis ni hadis yang mungkar, hadis yang mungkar. Tetapi kata penulis kitab, waqad rawa Ahmad, maknanya hadis yang menunjukkan Nabi pernah buat salat 4 rakaat sebelum asar tu adalah hadis palsu di sisi Ibn Taymiyah. Itu maksudnya. Waqad rawa Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi min hadisi Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi daripada hadis Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya baginda bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'a. Ini ada satu hadis. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Maknanya qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Waqad ikhtulifa fi hadzal hadis. Dan Ibn Al-Qayyim kata ulama-ulama telah khilaf, berbeza pandangan tentang hukum hadis ni. Maknanya hadis yang menunjukkan Nabi kata tentang kelebihan orang yang salat 4 rakaat. Tapi hadis yang menunjukkan Nabi buat yang tu yang kita kata sebelum ni. Maknanya dia ada beza. Mana? Satu hadis yang Nabi cakap, yang ni satu hadis yang Nabi sendiri buat salat 4 rakaat. Jadi kalau yang hadis Nabi sendiri buat tu, ulama kata maudhu' ataupun mungkar. Palsu atau mungkar. Tapi yang ni adalah ulama khilaf. Hadis yang Nabi SAW kata, semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Fasahhahahu Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban dia mensahihkan hadis ni. Maksudnya sahih di sisi Imam Ibnu Hibban. Wa 'allalahu ghairu. Tapi ulama-ulama lain allalahu. Allalahu ni maknanya mendhaifkannya lah, dalam bahasa yang mudah. Ulama-ulama mendhaifkan hadis tersebut. Sebab allala ni daripada illah. Illah ni maksud dia ada sakit ataupun ada kecacatan. Sebab itu kita pun tahu bahawasanya untuk sesuatu hadis tu dinilai sahih atau hasan, yang lebih utama saya nak cerita adalah sahih. Dia mesti cukup berapa syarat hadis sahih? Mana para pelajar hadis ni? Yang kat Baitul Salam pun belajar hadis tak? Berapa syarat untuk menjadikan sesuatu hadis tu hadis sahih? Ya? 5. Okey, terima kasih sahabat kita Syahir. Jawapan yang tepat, 5 syarat untuk menjadikan hadis tu sebagai hadis sahih. Iaitu pertamanya mattasala sanadu, sanad mesti bersambung. Maknanya kalau ada satu hadis, dia macam contoh, berkata Ustaz Fahmi bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, ataupun berkata Ustaz Fahmi, saya mendengar Rasulullah SAW, palsu lah tu, ataupun dhaif lah tu. Dia tak cukup syarat. Sejak bila pula sanad saya bersambung dengan Nabi? Kecuali kalau saya sebut contoh, saya ambil daripada guru saya, daripada guru, sampailah kepada Nabi. Maknanya syarat yang pertama, sanad mesti bersambung. Maknanya sanad daripada perawi hadis tu mesti bersambung sampai kepada Nabi SAW. Tapi tak cukup itu. Ada je yang kata ada sanad. Tapi mesti yang kedua, binaqlin adlin, dengan periwayatan daripada perawi yang adil. Itu. Perawi itu mesti adil. Maknanya bukan orang yang banyak buat dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil. Begitu. Dan yang ketiga mesti dhabit. Dhabit ni maknanya ingatan dia kuat.
Dia boleh nak recall balik. Bila-bila je dia boleh keluarkan balik. Yang keempat, min ghairi syuzuz. Hadis tu tidak ada syaz. Tidak ada syaz. Syaz ni pelik dan ganjil. Sama ada pada matan, biasanya pada matan. Maknanya orang lain riwayat dengan lafaz yang lain, dia riwayat dengan lafaz yang berbeza dengan yang ulama-ulama yang ataupun perawi-perawi yang lebih sikah lagi daripada dia. Dan yang kelima ni wala illah. Maknanya tidak ada illah. Illah ni kecacatan ataupun tidak ada sakit pada hadis ni. Mattasala sanaduhu binaklin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syuzuzin wala illah. Itu definisi hadis sahih. Dan yang membezakan sahih dengan hasan ni sedikit sahaja, iaitu pada dhabit. Pada dhabit. Maknanya untuk hadis hasan mesti ada 5 syarat ni juga. Iaitu bersambung sanad daripada perawi yang adil, tapi bab dhabit ni mungkin dia lemah sikit ingatan dia. Mungkin dia, yalah, ulama-ulama dia pun kadang macam ada juga terlupa sedikit, manusia. Tapi hadis tu tidak ada syaz dan tidak ada illah. Cukup 5 syarat ni hadis sahih atau hadis hasan. Cuma beza hasan adalah pada kekuatan ingatan perawi. Itu yang membezakan. Jadi wa'allalahu ghairuhu. Hadis yang menunjukkan rahimallahu imra'an salla qabla al-'asri arba'an tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud, riwayat At-Tirmizi. Cuma yang nak hukum kepada hadis ni seperti Ibnu Hibban, dia kata hadis sahih. Cuma ulama selain daripada Ibnu Hibban dia kata tak, hadis dhaif, begitu. Baik. Selesai kepada isu tersebut, iaitu 4 rakaat sebelum asar. Cuma kalau kita berpegang kepada tashih atau pensahihan daripada Ibnu Hibban, dapat fadilat ni. Maknanya kita amalkan. Maknanya salat 4 rakaat sebelum asar. Afdalnya 2 rakaat. Afdalnya adalah 2 rakaat. Wa amma raka'atani qabla al-maghrib, adapun 2 rakaat sebelum maghrib, falam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallihima. Ini nak menjawab soalan puan yang bertanya tadi. Adapun 2 rakaat sebelum maghrib, tidak ada riwayat yang menukilkan bahawasanya Nabi SAW melakukan salat tersebut. Begitu. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu aqarra as-sahabata alaihima. Tetapi sahih riwayat yang menunjukkan bahawasanya Nabi mengakui perbuatan sahabat yang salat 2 rakaat sebelum maghrib. Aqarrahu ni iqrar. Dan iqrar ni adalah aku, memperakukan. Itu maksud dia. Bukan aku saya, tak, memperakukan. Dan kita tahu bahawasanya kalau Nabi tak buat, tapi Nabi memberikan perakuan, yang tu dikira sebagai apa? Apa tu? Hadis. Boleh tu. Okey, maknanya boleh juga nak kata hadis, cuma yang lebih tepat sunnah. Macam tu. Sebab apa definisi sunnah? Yang kalau kita kata okey, ini sunnah Nabi. Adakah sunnah Nabi ni benda yang Nabi buat sahaja? Benda yang Nabi tak buat tak boleh jadi sunnah. Kita kata ada perincian dia. Definisi sunnah ni ma sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Sesuatu yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ucapan Nabi, itu sunnah. Macam contoh, ucapan Nabi innamal a'malu binniyat ke apa semua, itu sunnah Nabi. Au fi'il, atau perbuatan Nabi. Macam solat qabliyah subuh adalah sunnah Nabi. Kenapa? Nabi buat. Solat 5 waktu sehari semalam adalah sunnah Nabi. Yang orang kata kenapa Nabi buat. Sebab tu kadang-kadang orang keliru. Macam dia keliru antara sunnah dengan sunat. Walaupun sunat tu memang eja dalam bahasa Arab sunnah juga. Sin, nun, ta, marbutah tu. Ejaan sama, tapi sunat bahasa kita ni lain sikit. Jadi sunnah dan sunat. Kita kata ada macam orang kita katakan. Sunnah ni hukum dia ada banyak. Ada sunnah Nabi yang wajib dan ada sunnah Nabi yang sunat. Itu maksud dia. Tapi yang sunat adalah sunat. Ada beza tak? Yang sunat adalah sunat, dia bukan wajib.
Contoh sunnah Nabi yang wajib adalah solat 5 waktu. Kan perbuatan Nabi. Puasa Ramadan sunnah Nabi. Tapi adakah puasa Ramadan tu sunnah yang sunat? Kita kata tak. Dia sunnah yang wajib. Tapi ada beza sunat dan sunnah. Okey. Dan yang ketiganya ucapan, perbuatan dan takrir, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buat dan Nabi tak cakap, tapi Nabi akui benda tu. Macam contoh yang kita biasa dengar adalah isu makan dhab. Isu makan dhab. Dhab ni dalam bahasa mudahnya biawak padang pasir. Saya tak tahulah tuan-tuan pernah makan ke tak. Kita pun macam tak terdetik nak makan kan mak ya. Ada sebahagian kawan-kawan saya kata sedap. Dan ada sebahagian kawan saya yang pergi Mesir, dia makan dhab, dia kata first and the last dia. Mana tak sedap tu. Jadi kita pun tak tahu mana satu. Saya tak pernah makan secara peribadi. Jadi kalau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah makan. Cuma ada sahabat yang makan, Khalid Al-Walid. Jadi bila Khalid Al-Walid makan, Nabi tak ingkar. Kalau benda tu maksiat, wajib Nabi ingkar. Betul tak? Kalau benda tu maksiat dan benda tu haram. Kalau contoh tiba-tiba ada orang makan benda haram depan Nabi, mesti Nabi akan tegur. Kalau Nabi tak tegur, benda tu akan dianggap sebagai suatu persetujuan. Jadi macam Nabi diam, maknanya diamnya Nabi dalam melakukan atau menegur akan menjadikan perbuatan tu seolah tidak ada isu. Padahal ada isu. Sebab tu kita kata kalau Nabi diam tu maknanya benda tu tak ada isu dah tu. Itu isyarat dia. Maknanya kalau Nabi diam sebab la yajuz ta'khirul bayani an waqtil hajah. Tidak boleh kita melewatkan penjelasan daripada waktu perlu untuk bagi penjelasan. Macam contoh, sekarang ni ada penting untuk kita bagi penjelasan, tapi kita kata, oh, minggu depan lah aku nak bagi. Yang ni tak la yajuz. Maknanya kalau waktu tu memang perlu untuk kita bagi penjelasan, memang macam tadi lah. Nabi, ada orang makan dhab depan dia. Tak boleh Nabi nak melewat-lewatkan bagi penjelasan. Tapi kalau Nabi diam menunjukkan tak ada masalah pada perbuatan tu. Jadi Nabi ada iqrar. Macam tu. Itu pun termasuk dalam perkara yang, maknanya janganlah kata orang makan dhab tu macam menyelisihi sunnah pula. Tak boleh. Sebab Nabi dah akui benda tu. Jadi tak boleh kata okey yang ni menyelisihi sunnah Nabi kerana dia makan dhab. Tak boleh kata begitu. Jadi Nabi mengakui perbuatan sahabat yang melakukan solat qabliyah maghrib. Walaupun ada riwayat yang menunjukkan Nabi tidak buat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarahum yusallunaha. Nabi pernah melihat para sahabat melakukan solat qabliyah sebelum maghrib. Falam ya'muruhum walam yanhahum. Nabi tak pernah suruh para sahabat buat. Dan Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah larang. Okey. Cuma ini macam kenyataan ni macam kalau kita keliru sedikit dengan apa yang saya sebut tadi kan, ada Nabi kata sallu qabla al-maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib, salat kamu. Sebenarnya itu betul ada suruhan. Tapi maksudnya Nabi tak pernah menyuruh dalam suruhan yang mewajibkan ataupun suruhan yang memestikan. Kerana penulis kitab dia kata apa? Wa fi sahih, ini dalam Sahih Bukhari. An Abdullah al-Muzani annahu sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib. Macam yang saya baca tadi. Salatlah kamu sebelum maghrib. Dan salatlah sebelum maghrib ni salat sebelum masuk waktu maghrib ke salat sebelum mendirikan salat fardu maghrib? Mana satu? Sebelum mendirikan. Itu. Sama macam isu subuh kan? Bila Nabi kata raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. Dan 2 rakaat fajar tu bukannya salat fardu subuh, tapi 2 rakaat fajar adalah qabliyah subuh. Begitu. Ada orang kata pula, saya ingat masa ada orang pernah tanya soalan. Dia kata, saya nak tanya 2 rakaat yang Nabi kata rakaat al-fajar dalam hadis tu, yang tu sebelum fardu subuh ke, atau yang sebelum subuh ke ataupun sebelum solat fardu subuh? Dia kata sebenarnya sebelum solat fardu subuh. Itu. Sebab kalau sebelum subuh tak dinamakan fajar. Tapi maknanya sebelum subuh belum masuk lagi. Maknanya belum fajar lah. Subuh tu fajar lah. Jadi bila sebelum subuh, macam yang Piramli kata sebelum subuh saya sampai tu. Betul tak? Yang itu maksud dia kalau sebelum subuh malam lah. Tapi kalau bila dah masuk waktu subuh, itulah fajar. Maknanya telah bermulanya fajar. Dan Nabi SAW kata sallu qabla al-maghrib.
salatlah kamu sebelum maghrib, iaitu salatlah kamu sebelum kamu mendirikan salat fardu maghrib. Maknanya waktu maghrib dah masuk ke belum? Dah masuk. Qala fi salisah, dan Nabi sebut pada yang kali yang ketiga, liman syaa. Liman syaa, bagi sesiapa yang mau. Macam yang saya sebut tadi. Kenapa Nabi kata liman syaa? Ibnul Qayyim dia tafsirkan, dia kata karahah ayyattakhidhahan nasu sunnah. Nabi tidak suka untuk orang ramai menjadikan ia sebagai suatu sunnah. Macam tu. Maksudnya bila Nabi sebut liman syaa, bagi sesiapa yang nak, maka seolah isyaratnya Nabi tak suka untuk orang ramai menjadikan solat qabliyah maghrib ni sebagai suatu sunnah. Macam sampai hari-hari nak buat. Macam tu. Jadi kalau nak buat boleh, tapi jangan selalu sangat. Sebenarnya ini memang asas bagi ibadah-ibadah sunat sebenarnya. Tetapi kita boleh faham dan kita boleh bezakan. Macam contoh, perasan tak isu solat yang paling utama sekali dalam isu yang hampir sama ni apa dia? Solat tarawih. Solat tarawih. Kan pada malam pertama Ramadan Nabi solat tarawih di masjid. Dah adalah 2-3 orang sahabat yang tengok, dan mereka pun turut serta solat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam esoknya Nabi datang ke masjid dan Nabi solat lagi. Jemaah makin ramai. Dan malam yang berikutnya, malam yang ketiga, Nabi datang ke masjid, penuh masjid. Jemaah semua nak ikut solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pada bulan apa? Bulan Ramadan. Dan itulah dianya tarawih. Nabi qiyam Ramadan. Nabi qiyam Ramadan. Dan malam yang berikutnya Nabi tak datang masjid. Nabi tak datang masjid. Orang dah penuh dah. Melimpah ruah dah orang. Mereka pun ternanti-nanti mana dia Rasulullah SAW. Tapi Nabi tak datang. Dan esok paginya Nabi hadirlah untuk salat subuh. Dan Nabi jadi imam. Selepas salat selesai salat subuh, Nabi baling ke belakang. Nabi kata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang berlaku pada malam tadi. Maksudnya Nabi tahulah yang orang ramai datang ke masjid, penuh masjid tu. Tapi dia kata, tidaklah yang menghalang aku untuk hadir illa anni khasyitu an tufrada alaikum, melainkan kerana aku khawatir solat ni akan difardukan ke atas kamu. Bayangkan kalau tiap-tiap malam Nabi buat, waktu tu adalah waktu nuzulul wahyi, waktu turunnya wahyu. Nabi ni bila sepanjang Nabi hidup adalah tempoh turun wahyu. Jadi bayangkan kalau 30 hari Nabi buat tarawih, tiba-tiba Allah syariatkan wajib sembahyang tarawih. Allah, letih kita. Kalau wajib sembahyang tarawih ni letih kita. Tak sempat nak pergi Sogo, nak pergi Kamda, nak pergi Jekyll, tak sempat. Nak cari baju Melayu ke bulan bintang ke, tak sempat. Jadi sebab itu disunatkan je tarawih. Sebab Nabi kata illa anni khasyitu an tufrada alaikum, aku takut ia difardukan. Jadi maknanya ibadah-ibadah sunat ni, sebahagian ulama cenderung kata tak digalakkan untuk dilakukan secara berterusan seolah-olah ia disyariatkan, dalam arti kata difardukan. Kecuali yang ada riwayat yang menunjukkan muakkad, macam qabliyah subuh. Nabi sangat-sangat jarang tinggal qabliyah subuh. Yang ni kena buat. Faham tak? Maknanya ini qabliyah subuh ni kecuali 1-2 kali je. Kenapa Nabi tinggalkan 1-2 kali tu? Nak menunjukkan qabliyah subuh tidak wajib. Itu maksud dia. Tapi saya kata begini, kalau pada zaman dahulu kenyataan macam ni mungkin sesuai. Tapi zaman sekarang ada lagi tak orang boleh ingat kalau solat qabliyah, solat tarawih tu dia jadi wajib? Tak ada lah kan? Jadi tak ada masalah nak buat hari-hari. Tak ada masalah. Sama juga, tak adakah orang beranggapan kalau kita buat solat qabliyah maghrib tu seolah benda tu wajib? Tak, mana ada dah. Tapi kalau zaman-zaman dahulu, pada zaman Nabi dan para sahabat, logik lah. Kenapa yang Nabi tak nak jadikan orang nampak seolah nanti yang ni seolah jadi wajib? Pada zaman dia, zaman turun wahyu, itu ada beza antara dua situasi yang berbeza. Jadi kita boleh faham logik lah kenapa kadang. Tapi pada zaman sekarang ni, orang pun boleh bezakan, okey, yang ni fardu, yang ni sunat. Jadi tak ada masalah pun untuk kita lakukan. Maknanya banyaklah benda-benda yang maknanya kita tidak sampai, jangan sampai tahap orang ingat nak jadi benda ni wajib. Macam tu. Pandangan ni ada dalam kitab-kitab yang lain lah. Bagi yang banyakkan pembacaan, dia akan jumpa lah. Okey. Wa hadha huwa as-sawabu fi hataini rak'atain annahuma mustahabbatani mandubun ilaihima. Okey. Dan inilah yang paling tepat dalam menjelaskan tentang 2 rakaat ini. Fi hataini ar-rak'atain.
Iaitu 2 rakaat sebelum apa tadi? Sebelum maghrib. Annahuma mustahabbatan. Kedua-duanya iaitu 2 rakaat sebelum maghrib ini mustahabbah. Itu sunat. Mandubun ilaihima. Mana digalakkan untuk kita buat salat qabliyah maghrib. Ini pandangan Ibnu Qayyim. Cumanya walaisata bisunnatin ratibah. Tetapi kedua-duanya bukanlah sunat rawatib yang dituntut yang saya katakan tadi. Kasa iris sunanir rawatib. Tapi di salat sunat 2 rakaat. Hadirin dan hadirat. Okey, baik. Kemudian kita nak pergi kepada yang berikutnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli 'ammatas sunani wat tatawwu' alladhi la sababa lahu fi baitihi ولا سيما سنة المغرب فإنه لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد البتة. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan majoriti salat sunat. Dan salat sunat yang tidak mempunyai sebab di rumah baginda. Lebih-lebih lagi salat sunat maghrib, iaitu salat ba'diyah maghrib. Dan tidak dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda melakukannya di masjid walau satu riwayat pun. Maksudnya tidak ada sebarang riwayat pun yang menceritakan Nabi salat ba'diyah di masjid, ba'diyah maghrib di masjid. Cuma yang ni kita kena perincikan. Memang kita sebut bahawasanya afdal salat sunat di rumah. Bahkan kalau kita tengok sebelum ini pun memang kita kata 2 rakaat di masjid. Itu 2 rakaat maghrib di masjid. Ini yang saya kata pada 2 minggu yang lepas. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baiti. 2 rakaat selepas maghrib di rumah. Wa raka'ataini ba'dal isya' fi baiti. 2 rakaat selepas isya' di rumah. Okey, baik. Jadi maknanya ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya' Nabi SAW buat di rumah. Cuma kat mana yang saya kata kita berhajat kepada perincian, asasnya memang salat sunat ni adalah dilakukan di rumah. Tapi kita kena faham bahawasanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Nabi, sebelah tu je masjid Nabi. Nabi kan ada riwayat yang mana Nabi ni ketika Nabi sakit, bila Abu Bakar menjadi imam salat, memimpin jemaah, Nabi selak tirai je Nabi tengok. Kita selak tirai keluar apa dia? Mana ada masjid? Jadi sebab itu ada perbezaan. Yang ni pun dibahas juga oleh para ulama. Bahawasanya betul kalau kita nak salat di rumah. Tapi contoh macam kita nak galakkan qabliyah subuh di rumah. Macam tambahan macam kalau di negara Arab macam saya cerita pada 2 minggu lepas, negara Arab ni kebiasaannya di dalam 30 minit untuk azan dan iqamah subuh ni. Untuk salat subuh lah. Dan kebiasaan untuk salat-salat fardu yang lain dalam 15 minit. Tapi kita ni mana ada gitu. Kita jauh beza, kita bukan jauh, kita dekat beza tu. Maknanya contoh, kalaulah, tapi logiklah juga, kita 10 minit saja. Maknanya tak kira lah subuh ke zuhur ke asar ke maghrib, biasanya antara azan dan iqamah tu masa yang ada 10 minit saja. Jadi selepas azan kita pun nak mendirikan salat qabliyah di rumah. Lepas salat qabliyah nak start motor pergi masjid. Memang duk masbuk ajalah hari-hari. Begitu. Jadi kalau begitu pula keadaannya, tak ada masalah untuk kita salat qabliyah di rumah, di masjid. Maknanya datang awal, tak ada masalah. Ni bukan isu yang ketara supaya nanti masyarakat kita dah jadi pening pula dengan kenyataan-kenyataan macam ini. Maksudnya betul lah Nabi salat di rumah, tapi kena tengok situasi dan tengok keadaan. Ini fiqh, hadirin dan hadirat. Inilah dia fiqh. Fiqh ni kepahaman beragama. Dan kepahaman beragama setiap orang ni sama ke tak sama? Tak sama. Dan kepahaman satu ulama dengan ulama yang lain pun tak sama. Dan kalau orang awam pun tak sama, ulama dengan ulama pun tidak sama antara satu pandangan. Jadi dan bukanlah dia terlalu strict macam contoh wajib sembahyang di rumah. Tak, mana dia kata begitu. Dia tak kata macam tu. Tapi kita pun macam saya ceritakan pada kuliah yang lepas, saya kata memang Nabi buat salat ba'diyah di rumah. Maghrib dan isyak, salat ba'diyah di rumah. Tapi macam kita pada hari ni, situasi pada hari ni, lepas maghrib orang ada sembahyang isyak, lepas maghrib orang ada kuliah maghrib. Kebiasaan macam tu. Masjid-masjid buat begitu dan surau-surau buat begitu. Dan pelaksanaan kuliah maghrib di masjid dan surau ini bukan menyelisihi sunnah Nabi.
Ini bukannya sesuatu yang bid'ah ke apa, tidak. Ini sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan ada riwayat-riwayat yang membenarkan perkara-perkara ini. Jadi kalau orang duduk dan dengar kuliah lepas maghrib, tapi kalau semua beramal, dia kata okey. Dalam kitab ni kata Nabi sembahyang maghrib ba'diyah di rumah. Jom balik rumah masing-masing. Sudah tak ada orang dengar ceramah ustaz tu. Jadi kesian lah. Jadi sebab itu kita kena betul-betul faham kenyataan-kenyataan macam ni supaya tidak disalahfahami. Tak ada masalah nak buat salat ba'diyah di masjid dan ba'diyah di isyak. Ba'diyah di isyak pula. Ba'diyah isyak di masjid. Tak ada salah. Kenapa saya kena sebut? Sebab macam contoh, ada orang dia faham lah, dia kata okey, Nabi buat ba'diyah isyak di rumah. Nabi buat ba'diyah maghrib di rumah. Jadi dia pun lepas sembahyang isyak dia kata okey, aku tak nak buat ba'diyah isyak di masjid. Buat di rumah. Tapi orang kita macam tu lah. Dia kata nak buat di rumah. Dia dah lebuh. Tak buat pun. Dia kata je. Tapi dia tak buat. Tapi sebab tu dah ala-ala ada di masjid. Kenapa dia tak buat? Dia banyak faktor. Bila dia keluar, dia dalam masjid, dia cukup jaga wuduk dia apa semua. Jadi kalau dah tengah ada wuduk dan masa pun taklah terlalu sempit sangat dengan urusan lain, semayanglah ba'diyah di masjid. Ni asal dia keluar je daripada masjid, yang perkara pertama dia fikir okey, sekarang dah boleh kentut dah. Jadi bila pak dah kentut, mulalah dia pun malas nak ambil wuduk balik. Kemudian dah balik rumah nanti orang tu, jom kita pergi makan, pergi minum. Minum pula, mana ada orang minum 3 saat atau 3 minit atau 10 minit. Mesti dekat setengah jam sebab nak tunggu order pun dah lambat pula orang tu nak order. Nak siap masak, saya kata boleh kata dekat sejam. Contohlah sekarang ni, orang habis sembahyang isyak pukul 9. Biasa 9 atau 9.5 minit kalau kat masjid. Tapi kita pula pergi pula singgah kedai makan. Sampai ke kedai makan, okey, macam-macam lah. Kadang-kadang katalah 9.20. Jadi kalau paling kurang sejam ada dekat situ. Maknanya nak tunggu order, nak apa semua. Kalau kedai-kedai makan ramai kat KL lah. Kita bukan cerita kat kampung yang orang satu meja tu ada 3 orang je kedai dia, dalam satu kedai. Tapi ni dalam Kuala Lumpur ni banyak ramai orang. Jadi dekat sejam. Tu sejam kalau makan seorang. Kalau ada 3 orang, 4 orang, 5 orang kawan, jadi saya rasa sampai 2-3 pagi tak habis sembang lagi. Sebab dia kawan-kawan. Dia ada 3 orang. Sembang. Kemudian dia balik rumah. Memang tak semayang dah ba'diyah isyak tu. Balik tu baru dia kata, lah sunat je pun. Sudah. Tadi dah elok dah boleh buat lepas kat masjid tadi. Tapi itulah kita kata, kalau boleh buat di masjid dalam keadaan kita khawatir. Dan semua-semua ni ada sandaran dia. Kan macam ada hadis yang Nabi SAW kata, hendaklah kita witir sebelum kita tidur. Tetapi kalaulah dia boleh yakin yang dia bangun tahajud, tak apa. Dia buat lepas witir selepas tahajud. Tapi kalau dia khawatir dia tak bangun tahajud, dia boleh buat segera. Faham tak maksud? Maknanya kalau dia khawatir yang dia tak boleh bangun tahajud, dia boleh buat witir tu betul-betul sebelum tidur. Tapi kalau dia bangun tahajud atas rezeki Allah pada dia, dia tak payah buat witir kali kedua lagi dah. Jadi sama juga. Maknanya Nabi bagi satu isyarat, satu benda tu, kalau kita takut, kita tak sempat, kita boleh buat awal. Macam tu. Tapi bukan, ini yang boleh kaitan dengan benda yang sama lah. Jadi sama juga macam isu kita takut, kita risau, kita kenal diri kita macam mana. Kalau saya kenal diri saya macam mana. Dia kata kalau boleh untuk buat solat ba'diyah, buat di masjid. Tambahan lagi, macam saya cerita pada kuliah yang lepas, lebih-lebih lagi kalau ustaz-ustaz atau ustazah atau tokoh-tokoh yang diikuti, dia kena menzahirkan amalan dia di publik, secara publik, supaya perbuatan dia boleh dijadikan sebagai ta'lim dan boleh dijadikan sebagai suatu targhib, iaitu suatu galakan dan suatu bentuk didikan perbuatan dia tu. Okey, baik. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, hadirin dan hadirat, okey, okey, baik. Jadi wa kana yusalli 'ammatas sunani wat tatawwu' allazi la sababa lahu. Yang saya nak jelaskan sebagai penutup ni, yang solat sunat yang tidak ada sebab ni. Mana solat sunat yang tidak ada sebab ni kebiasaannya Nabi akan buat di rumah. Kita tahu bahasanya solat sunat ni terbahagi kepada dua. Satu solat sunat yang laha sabab, yang mempunyai sebab.
Dan satu lagi, solat sunat yang tidak ada sebab. Apa contoh solat sunat yang bersebab? Ha? Apa tu? Ya, masih Abang Aziz. Solat tahiyatul masjid, jawapan yang tepat adalah solat sunat yang bersebab. Kenapa kita kata bersebab? Macam bila kita masuk masjid, kita semayang 2 rakaat. Orang sebelah lepas kita selesai semayang, apa sebab awak semayang? Sebab masuk masjid lah, dia kata. Sebab masuk masjid. Jadi bila ada sebab tu, adalah solat tu. Bila tak ada sebab tu, tak adalah solat tu. Faham tak? Maknanya, dan Nabi sebutlah hadis, iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila masuk salah seorang kamu dalam masjid, janganlah dia duduk sehingga dia selesai solat 2 rakaat. Jadi maknanya ini ada sebab. Maknanya sebab 2 rakaat tu sebabnya adalah masuk masjid. Tapi sebab yang sama ada tak disertakan pada masuk selain pada masjid? Contoh, kita kata tak ada. Maknanya tiba-tiba nanti orang nak pakaikan benda yang sama juga. Dia kata masuk mall, semayang 2 rakaat. Mana ada solat tahiyatul mall? Ataupun solat tahiyatul apa lagi? Pejabat. Mana ada? Jadi sebab itu dalam ni tak ada sebab tu. Solat 2 rakaat tu tak ada sebab, tidak ada sebab. Jadi solat tahiyatul masjid adalah solat yang bersebab. Sebab itu macam kita tahu bahawasanya ada waktu-waktu larangan solat, betul tak? Ada waktu larangan solat. Dalam fiqh kita ni ada 5 sebenarnya. Ada 5 waktu larangan solat. Dalam, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Ghaya wa Takrib tu, Al-Qadi Abu Syuja' ada disebut 5. Tapi yang saya nak fokuskan 2 je yang biasa orang kita dengar dan biasa orang kita sebut, iaitu solat selepas subuh dan solat selepas asar. Jadi selepas subuh dan selepas asar adalah waktu larangan solat. Majoriti ulama kata haram. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ada yang kata makruh, tapi makruh tu pun sebenarnya adalah makruh tahrim. Kan dalam kita ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Kalau ada ulama mazhab Syafi'i yang kata makruh tu makruh tahrim. Jadi dia haram dan makruh tahrim lebih dekat. Cuma dia tidak macam makruh tahrim ni sebahagian kata tidaklah sampai kata haram. Tapi kita kata majoriti ulama kata haram. Tapi solat yang haram dilakukan pada waktu-waktu larangan solat ni adalah solat sunat yang tanpa sebab sahaja. Adapun solat yang bersebab, yang ni tidak haram. Jadi sebab itulah kalau kita tengok ada orang datang ke masjid pukul 7 dah masuk maghrib ke sekarang ni? Belum lagi. Itu waktu larangan solat sebenarnya. Waktu pukul 7 malam tu waktu larangan solat. Tapi orang tu masuk masjid, dia buat tahiyatul masjid. Boleh tak kita nak tegur dia? Syekh, Haji, mana boleh semayang waktu sekarang ni? Ni dalam kitab sebut. Macam tu. Dia kira kitab dia je. Jadi kita kata, tak, saya pun baca kitab juga. Rupanya yang dilarang adalah solat sunat tanpa sebab. Yang saya buat ni tahiyatul masjid dan tahiyatul masjid bersebab. Kalau ada jemaah begitu, kita pun nak belajar agama dengan dia, hebat juga ilmu dia. Macam tu. Jadi kita kena maklum benda-benda gini. Dan termasuk solat yang bersebab adalah macam solat gerhana. Itu solat bersebab. Kalau tak ada gerhana, tak adalah solat tu. Itu maksud dia. Kalau tak ada sebab, tak adalah berlakunya gerhana tu, tak adalah solat gerhana. Dan solat banyak lagi lah solat. Hatta solat jenazah pun termasuk dalam kategori ni. Solat jenazah. Jadi kalau tuan-tuan masuk masjid lepas asar, tiba orang kata, mari kita semayang jenazah sebab ada jenazah depan mata kita ni. Boleh tak semayang? Kita kata boleh. Dan qada solat fardu pun tak termasuk dalam larangan. Boleh je qada solat fardu lepas asar, qada solat fardu lepas subuh. Yang ni tidak dilarang. Okey. Cuma yang dilarang adalah solat yang tidak ada sebab. Contoh solat yang tak ada sebab ni apa dia? Dia solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Iaitu solat 2 rakaat. Macam tiba-tiba kita sekarang ni nak solat 2 rakaat. Boleh ke tak boleh sekarang ni? Boleh. Tapi kalau lepas subuh tak boleh. Tiba-tiba sampai nak semayang 2 rakaat. Itu mutlak nama dia. Solat sunat wuduk dia bersebab. Apa sebab kita semayang? Sebab ambil wuduk. Jadi kalau macam kita masuk masjid pukul 7, baru lepas ambil wuduk, boleh buat solat sunat wuduk. Dia tidak dilarang walaupun pada waktu larangan solat. Kerana solat sunat wuduk adalah solat sunat yang bersebab. Dan ini disebut dalam kitab-kitab fiqh. Solat sunat wuduk, solat tahiyatul masjid, solat gerhana. Dan solat qada. Macam tu. Boleh saja untuk qada. Walaupun macam saya kata, walaupun ia waktu larangan solat, tapi untuk solat qada dia tidak ada terkesan. Dia solat yang terkesan ni adalah solat yang tanpa sebab. Iaitu solat 2 rakaat solat mutlak. Solat sunat 2 rakaat.
Dan contoh lain bagi solat tanpa sebab ni adalah seperti sembahyang hajat. Macam orang lepas asar je nak buat sembahyang hajat, lepas subuh je buat sembahyang hajat, contohlah. Tapi kat negara kita tak buat lah kan. Negara kita lepas maghrib. Itu pun saya macam tak setuju juga. Sebab tiap-tiap malam buat sembahyang hajat. Apa isu dia? Sebab inilah yang macam poin yang Nabi kata tadi. Untuk solat sunat jangan dijadikan sebagai suatu kelaziman sehingga seolah-olah hari-hari macam jadi wajib pula. Sama juga baca al-mu' tiap malam. Maknanya lepas isyak je buat bacaan al-mu', hari-hari buat. Tu bagi saya itu bukan sebab itu bukan sesuatu yang agama ajar macam tu. Tapi saya bukan nak isu salah ke tak salah, bukan isu tu. Tapi adakah petunjuk agama? Macam kita kan hadiun Nabi SAW, maknanya zadul ma'al fi hadi khairil ibad sallallahu alaihi wasallam. Afdalnya sekali-sekala saja. Afdalnya sekali-sekala. Yang tu Nabi baca ke ataupun Nabi suruh? Kena cek boleh hadis tu. Sebab tahu saya hadis tu Nabi sekadar menceritakan hadis fadilat orang yang membaca. Dia macam kita tengok. Nabi baca ke Nabi buat? Macam tu. Maksud saya Nabi bagi tahu fadilat orang yang membaca ke atau Nabi sendiri yang baca? Macam tu. Jadi kalau macam contoh, kalau ada hadis Nabi SAW tiap-tiap malam membaca surah Al-Mulk. Yang tu baru jadi kukuh untuk kita baca hari-hari. Tapi macam ada hadis yang menceritakan tentang anjuran orang yang membaca Al-Mulk dan sajadah tiap-tiap malam. Ada juga hadis tu. Tapi macam kita katalah, macam isu solat sunat qabliyah tadi. Nabi buat tak? Qabliyah maghrib. Nabi tak buat, tapi ada tak sahabat yang buat? Ada dapat ikrar macam tu. Dia lebih kurang beginilah konsep dia. Tapi boleh buat. Cuma dia tidaklah dijadikan sebagai adat kewajipan, seolah nampak macam mesti buat. Macam bila kita tak buat, dia dah jadi macam satu persepsi. Ni pasal apa tak buat ni? Contoh. Faham tak? Itulah bila dah jadi macam agama. Dah jadi macam, bukanlah jadi, memang dia agama. Tapi itulah isunya bila dah jadi macam suatu kemestian dan kewajipan. Bila orang tak buat, dia jadi isu besar. Macam seolah orang tinggal benda wajib. Faham tak maksud saya? Macam kalau kita tak buat sembahyang hajat lepas maghrib tu, seolah kita tinggal sembahyang maghrib. Macam tu. Macam orang kita pada hari ni lah. Kalau ada imam yang tak buat kunut subuh, macam dia tak sembahyang subuh. Faham tak? Padahal kunut subuh dengan sembahyang subuh adakah bersama dari sudut hukum? Tak sama. Kunut subuh sunat, yang sembahyang subuh ni wajib. Tapi orang kita kalau tak buat, dia jadi macam tak sembahyang subuh. Amboi kata. Itu memang sebab tu macam mana boleh timbul mentaliti gitu. Sebab bila benda yang sunat ni kita macam tak seimbangkan. Bila benda yang sunat tu seolah kita buat. Sebab tu saya suka macam orang-orang Arab dia faham benda ni. Saya masa saya belajar di Jordan ni mazhab Syafi'i. Tapi bila saya pergi ke masjid-masjid, dan masjid di Jordan ni di kawasan saya lah. Dan kalau saya pergi di kawasan yang bukan saya pun, tapi dalam Jordan macam tu juga PL dia. Imam-imam walaupun solat subuh hari-hari, tapi dia bukan buat kunut hari-hari. Buat. Tapi macam ada hari yang dia buat, ada hari yang dia tak buat. Macam tu. Sebab bagi saya macam nampak dia macam meraihkan. Macam tu. Jadi barulah orang pun nak orang faham. Dan tidak nanti orang kata, Ustaz, pasal apalah saya tengok ni ada tu imam ni tak buat ni. Dia jadi pelik tuan-tuan. Dia jadi pelik tu seolah dia kata macam kita. Tapi kalau anak dia tak sembahyang subuh, dia tak pelik. Tapi ada tak imam yang tak baca kunut, dia jadi Allah kata, ini ajaran sesat mana pula ni, kata Allah. Lepas tu kita kena jelas perbezaan yang sunat-sunat ni jangan sampai dijadikan. Sebab kalau sampai tahapan dia akan jadi wajib. Macam katakanlah anak-anak kecil yang kita yang membesar sekarang ni. Dia hari-hari dia macam lepas isyak je baca al-Mulk, lepas isyak je baca al-Mulk beramai-ramai dekat masjid. Nanti seolah dia tengok, benda ni wajib ke? Macam tu. Dan seolah macam tu. Kalau padahal benda ni sunat je. Jadi sebab itu bagi saya tak tahulah tuan-tuan boleh faham ke tak apa yang saya baca. Maksud saya adalah benda yang sunat ni dia bukanlah perlu dibuat setiap hari yang macam tu. Seolah-olah kalau yang perlu dibuat setiap hari tu apa maksud dia? Benda wajib. Benda yang sunat yang bukanlah setiap hari secara berterusan. Maknanya ada hari macam kita buat, kecuali yang muakkad macam qabliyah subuh. Yang ni buatlah hari-hari macam tu. Kecuali macam kalau ada hari yang tak buat, dia tidak sampai kepada hukum wajib.
Kat tadi apa yang saya sebut tadi, yang terakhir tadi, macam isu solat hajat tu tadi. Isu solat hajat. Solat hajat adalah solat mutlak, dan termasuk solat mutlak adalah solat taubat. Jadi kalau bila mana ditunjukkan di sini, Nabi melakukan solat sunat yang tidak bersebab di rumah. Itu. Jadi maknanya seperti solat hajat dan seperti solat taubat. Itu contohlah solat yang tidak bersebab. Kita boleh fahamlah sendiri. Jadi inilah menunjukkan kalau dah Nabi lakukan di rumah, Nabi buat solat-solat sunat tak bersebab ni secara berjemaah ke seorang-seorang? Seorang-seorang lah maksud dia. Itu dia punya kepahaman kita. Dan itulah hakikat bagi solat hajat dan solat taubat, dan bagi solat-solat yang tidak bersebab. Sebenarnya solat sunat yang dituntut berjemaah ni sangat sedikit. Boleh kata ada 5 saja solat sunat yang dituntut berjemaah. Selain daripada yang 5 ni tak dituntut berjemaah. Mana tidak disunatkan berjemaah. Kalau tidak disunatkan berjemaah, maknanya disunatkan apa? Disunatkan seorang, itu maksud dia. Apa dia yang 5 tu? Kita kata 2 solat raya 2 tu. Lagi 2 gerhana. Lagi tak. Solat istisqa. Kenapa saya tak masukkan jenazah? Sebab jenazah ni fardu kifayah. Solat jenazah adalah fardu kifayah. Dia bukan solat sunat. Ini saya bahas adalah solat sunat yang tidak dituntut berjemaah. Iaitu solat hari raya puasa, solat hari raya korban, solat gerhana matahari, solat gerhana bulan, solat istisqa. 5. Dan istisqa ni adalah solat minta hujan. Minta hujan turun. Minta Allah Ta'ala turunkan hujan. Tapi sekarang tak payahlah buat solat istisqa, hari-hari hujan. Jadi orang banjir pula kawasan kita. Jadi solat istisqa ni kalau kemarau panjang, berlaku pada zaman Nabi dan Nabi buat. Semua ni dituntut berjemaah. Tapi saya tanyalah, bila even solat sunat yang dituntut berjemaah pun, boleh tak buat seorang-seorang? Boleh tak buat sembahyang raya seorang-seorang? Boleh kan, tak boleh? Solat istisqa nak buat seorang-seorang, boleh. Cuma keutamaan dia disunatkan, bukan diwajibkan berjemaah, disunatkan berjemaah. Jadi yang lain daripada yang 5 ni disunatkan untuk tidak berjemaah. Contohnya, solat rawatib, tahiyatul masjid. Adakah kita masuk masjid tiap-tiap hari? Jom tahiyatul masjid berjemaah dengan saya. Ataupun lepas kita sembahyang maghrib, jom ramai-ramai kita sembahyang ba'diyah berjemaah. Mana ada gitu? Tak pernah dibuat orang tak? Jadi kalau cuba macam Aziz, cuba bayangkan. Kalau orang buat sembahyang ba'diyah berjemaah di masjid, kita akan kata pelik tak? Pelik lah. Macam tu lah solat hajat berjemaah lepas maghrib. Tapi orang tak anggap pelik. Itu doa lah. Itu doa. Maknanya kalau macam nak doa yang mustajab, tak ada tangan. Dia, itulah kadang. Tapi tak salah, bukan saya kata salah. Benda tu tak salah. Cuma saya nak kena, jangan jadikan sebagai kebiasaan macam tu, sampai hari-hari. Macam tu. Sekali-kala tak apa. Saya nak tambah, semua yang saya sebut ni ada dalam fiqh mazhab Syafi'i. Maknanya solat sunat yang dituntut berjemaah ni 5 tadi, dan baki daripada itu semuanya tak dituntut berjemaah. Macam solat rawatib, macam tahiyatul masjid, begitu. Qabliyah dan ba'diyah. Dan termasuklah solat hajat dan taubat. Dan sebab adakah solat hajat termasuk dalam solat raya? Tak kan? Jadi maknanya selain daripada yang 5 tu, semuanya kita boleh faham. Yang tu afdalnya dilakukan secara sendiri-sendiri. Tapi disebut oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abu Syuja', sekiranya solat-solat sunat yang tidak dituntut berjemaah ni dilakukan secara berjemaah sekali-sekala, yang ini dibenarkan. Sekali-kala dibenarkan. Menunjukkan tidak, sebab dia tidak haram. Maknanya kalau kita nak buat solat taubat berjemaah sekali-kala boleh. Solat duha berjemaah sekali-kala boleh. Solat tahajud berjemaah sekali-kala boleh. Tapi asalnya tahajud ni seorang-seorang lebih afdal. Solat duha seorang-seorang lebih afdal. Solat hajat seorang-seorang lebih afdal. Solat taubat seorang-seorang lebih afdal. Saya nak jawab isu yang kalau lah kata dalam kalangan kita ni lebih mustajab doa dia. Bagi saya, yang utama ni kalau kita nak meminta hajat, yang paling utama Nabi ajar doa. Sebenarnya. Bukan mendirikan solat. Yang Nabi ajar adalah doa. Maksudnya doa ni macam contoh, ada dalam kalangan jemaah kita tak sihat. Jadi kan orang biasa buat, marilah kita sama-sama mendirikan solat hajat bagi mendoakan jemaah kita yang tak sihat ataupun nak menjalani pembedahan. Kenapa tak kita doa je kepada dia?
Mana tak, dekat mana yang datang kena dirikan solat hajat tu? Mana kat mana yang dirikan solat hajat dulu? Padahal kita boleh macam contoh kan Nabi SAW sebut macam kalau orang tu sakit doakan dia. Adakah Nabi kata kalau orang tu sakit awak dirikan solat hajat 2 rakaat kemudian lepas berdoa? Mana ada Nabi sebut macam tu? Maknanya kalau orang seseorang tu sakit, mari doakan dia. Itu yang kita kata la ba'sa tahur insya-Allah contoh kan. Kan Nabi doa orang sakit la ba'sa tahur insya-Allah. Ataupun maknanya ajaran Nabi yang Nabi ajar dah jadi macam tak best. Itulah kepahaman kita. Itulah itu bahana tu yang saya kata tu. Tapi bila orang sebut ni Ustaz Fahmi menghalang solat hajat. Bukan kita halang solat hajat. Mana tak cerdik sangat. Tapi kita isu kita adalah kadang-kadang boleh salah faham macam tu. Tapi saya tak kata benda tu berdosa dah. Mana ada benda tu berdosa. Cuma prioriti kita hadiun Nabi ni SAW. Apa petunjuk Nabi sebenarnya macam kalau ada orang ni kita doakan dia. Maknanya kalau kan tengok macam contoh doa kepada orang sakit Allahumma shfihi shifaan ajilan shifa la yughadiru saqama. Doa macam tu. Maknanya kalau ada orang nak jadi jom ya Allah ya Tuanku kau berilah permudah. Itu lebih utama sebenarnya. Itu lebih utama. Yang tu pun sebenarnya saya tak jumpa di mana sandaran dia. Yalah. Maksudnya? Tak betul. Bukan isu sebaik-baik doa dalam solat. Ada hadis ke tu? Hadis yang kata sebaik-baik doa adalah dalam solat. Saya kena check balik. Kadang-kadang kita ni sandaran kita adalah hadis yang tak sahih ataupun hadis tapi tak wujud. Faham tak? Ataupun saya pernah dengar hadis tapi saya lupa. Macam tu. Ada juga begitu. Jadi ini kita kata maknanya kita kena keyakinan dan kena orang kata kena kuat, kena kukuh. Macam tu. Maknanya bila kita ada hadis tapi kita nak check kepahaman macam mana. Sebenarnya dia bukan kalau ikut kan ada je hadis yang afdalud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Itu tak sebut dalam solat. Pada hari bukannya pada solat. Cuma isunya doa memanglah bagus dalam solat, tapi tak semestinya kita kena solat baru nak berdoa. Faham tak? Habis tu kalau kita doa kenapa doa lepas sembahyang? Macam kenapa kita tak doa dalam sembahyang? Tapi doa dalam sembahyang ada tak fadilat dia? Sebab itulah agama ni dia bukannya sebab tu yang penting ikut kepahaman lah tu. Bukan kepahaman kita. Dia orang kata Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu. Maknanya kita Quran dan sunnah ikut kepahaman salafus salih. Itulah manhaj kita sebenarnya. Ulama-ulama salaf, mereka faham tak macam tu? Adakah ulama-ulama salaf maknanya kalau ada apa-apa isu dia buat sembahyang hajat? Tapi sembahyang hajat ni wujud ke tidak? Ada. Sebenarnya memang ada. Walaupun bukan penamaan tu sama macam solat taubat tu ada, tapi bukan penamaan solat taubat dalam hadis. Macam contoh saya nak bagi tahu. Dalam hadis Nabi tak sebut pasal solat taubat. Tapi Nabi kata siapa yang ada dosa, kemudian dia nak Allah ampun atau kemudian dia ambil wudu, dia mendirikan solat 2 rakaat dan kemudian selepas solat dia istighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah ampunkan dosa dia. Jadi Nabi baca firman Allah wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang buat jahat atau dia menzalimi diri dia dengan maksiat, kemudian dia istighfar kepada Allah, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada tak Nabi sebut ini solat taubat? Nabi tak kata, tapi ulama yang faham, ulama yang kata inilah solat taubat. Maknanya ini ulama-ulama kemudian dia orang tulis kitab kelebihan solat taubat. Dia letak tajuk padahal bukan Nabi kata solat taubat. Tapi salah ke tak salah? Itulah dia macam itu boleh dikatakan solat taubat lah tu. Sama juga dengan solat hajat, ada juga riwayat yang menyebutkan. Walaupun sebagian ulama kata dhaif, ada yang kita fahamlah. Tapi maknanya ada hadis yang meriwayatkan lebih kurang yang sama. Maknanya siapa yang ada hajat, kemudian dia ambil wudu, kemudian dia mendirikan solat 2 rakaat, kemudian dia berdoa pada Allah, dia akan mendapati akan dipermudahkan hajat. Lebih kurang macam tu Al-Qamaqal SAW. Jadi itu antara sandaran-sandaran. Tapi maknanya kita bukan mempertikaikan kewujudan salat, tapi kita mempertikaikan kadang orang kita ni boleh jadi
Dia salah faham. Dia nak berdoa ke dia nak semayang? Macam tu. Jadi kita boleh buat solat hajat, ada doa, ataupun untuk ada jika ada sebarang hajat kita boleh solat, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang saya tengok macam, marilah sama-sama kita mendirikan solat hajat untuk kita mendoakan. Macam tu. Kenapa? Why not kita doa je macam mana? Baik. Itu isu dari sudut qadaan. Kalau ada arahan, ikutlah. Tak ada masalah. Dan itu arahan waliul amri, bukan arahan daripada orang tepi jalan. Arahan pemerintah. Sama juga macam kalau pemerintah wajibkan solat istisqa. Wajib tak? Wajib. Kalau pemerintah wajibkan kita ni, bila dah kemarau panjang, pemerintah wajibkan kita untuk berpuasa. Sebab kan Nabi, sebelum Nabi dirikan solat istisqa, kan Nabi puasa, Nabi sedekah, Nabi takbir, Nabi solat. Itu benda yang Nabi buat. Jadi, dalam kitab-kitab fiqh, kalau pemerintah wajibkan untuk kita puasa, sebab nak bagi doa supaya Allah mustajabkan turun hujan ni bila kemarau panjang ni, wajib untuk semua rakyat puasa. Jadi kalau ada arahan, tak ada isu. Tapi kalau macam kita nak jadikan sebagai suatu pengamalan secara harian-harian, yang tu saya agak macam kurang sedikit dari sudut. Tak, sunat. Dia masih kekal hukum dia adalah sunat. Kalau tuan-tuan perasan, mana ada pemerintah wajib kan? Dalam perkeliling yang keluar tu pun, masjid-masjid dianjurkan. Sejak bila anjurkan jadi wajib? Jadi sebab tu kalau kita tak join pun tak ada masalah. Kecuali kalau dalam tu semua jemaah diwajib, macam tu. Arahan daripada pemerintah yang tertinggi. Yang tu betul. Tapi itu bukannya wajib. Kadang dia ada wajib dianatan tau, wajib di sudut agama. Tapi yang kedua dia wajib qadaan, dia sudut undang-undang ataupun dia sudut peraturan pemerintah, macam itulah. Okay, baik. Jadi selesai perbahasan kita. Yang kesimpulan yang kita boleh buat bahawasanya solat sunat ni majoriti Nabi buat di rumah, dan solat sunat yang tidak ada sebab pun kebiasaannya Nabi buat di rumah. Kita dah sebutkan solat sunat yang tidak bersebab ni adalah solat sunat mutlak, ataupun solat taubat dan solat hajat atau solat duha atau tahajud atau witir, semua tu adalah di rumah, hadirin dan hadirat. Tapi utamanya begitu. Maknanya kalau dibuat di masjid tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.